Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pohon bunga tiada berduri, izinkan saya perkenalkan diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 14 Disember 2022. Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin beliau mendapat sokongan 2/3 ahli-ahli parlimen dalam sidang khas parlimen pada Isnin ini. Perdana Menteri itu berkata keyakinan ini berdasarkan komitmen yang diberikan ketua-ketua parti seperti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah. Kata beliau ini termasuk sokongan daripada parti-parti lain dan kesemua mereka diyakini dapat meneruskan kebersamaan dengan baik. Pada 29 November lalu, Anwar menjelaskan beliau mahu meneruskan usul undi percaya di Parlimen bagi membuktikan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas ada pihak mempersoalkannya sebelum ini. Kerajaan dijangka melakukan penstrukturan semula penjawat awam termasuk kaki tangan kontrak melibatkan pegawai tinggi bermula hujung bulan ini. Sumber kerajaan memberitahu ia melibatkan ratusan kaki tangan di 4 kementerian yang digabungkan susulan pengumuman barisan kabinet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. 4 kementerian tersebut adalah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Kementerian Wilayah Persekutuan KWP, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA serta Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar. Kementerian Wilayah Persekutuan dan KPLB kini digabungkan menjadi Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah diletakkan di bawah pentadbiran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Selain itu, KETSA dan KASA turut digabungkan menjadi Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim di bawah selian Nik Nazmi Nik Ahmad. Menurut sumber sama, tindakan tersebut akan melibatkan ratusan kaki tangan kerajaan berjawatan tetap yang akan dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Awam JPA manakala kaki tangan berstatus kontrak difahamkan akan berakhir pada bulan ini selain akan menerima gaji terakhir pada hujung Disember nanti. Seramai 320,000 pencarum menuntut kerajaan untuk mempertimbang pengeluaran khas caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bersasar bagi meneruskan kelangsungan hidup dalam fasa peralihan pandemik. Dianggarkan 50% daripada mereka yang membuat tuntutan itu berada dalam senarai hitam sekaligus menyukarkan mereka membuat sebarang pinjaman lain kecuali dengan ahlung. Presiden Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat PGIR Azmi Muhammad Tahir berkata, gesaan tersebut diterima pihaknya melalui borang secara dalam talian yang diusahakan sejak 5 Julai. Jelas beliau, sebanyak 15 faktor utama dikenal pasti membelenggu mereka yang menuntut pengeluaran khas itu yang merangkumi desakan hidup, pendapatan tidak seimbang dan tunggakan hutang pasca pandemik. Lebih membimbangkan adalah ada pengadu anak muda miskin bandar yang berusia 32 hingga 48 tahun yang mempunyai anak kecil dan sedang belajar di peringkat tinggi. Berdasarkan borang yang diterima pihaknya, Selangor merekodkan tuntutan tertinggi sebanyak 160,000 pencarum, diikuti Johor dengan 110,000 pencarum, manakala Perak dan Sabah di tempat ketiga dan keempat. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail hari ini mengumumkan senarai portfolio 10 anggota ESCO yang disifatkan beliau sebagai satu terjemahan ke arah memastikan kelancaran penyampaian khidmat kepada rakyat di negeri itu. Senarai itu menyaksikan berlaku beberapa perubahan dan pertambahan dalam portfolio yang diumumkan berbanding penggal lalu. Wan Rosdi berharap semua barisan ESCO kerajaan negeri itu mengetepikan sentimen politik dan perbezaan ideologi masing-masing serta bekerjasama sebagai satu pasukan yang mantap. Ini bagi memastikan segala agenda pembangunan negeri dan kebajikan rakyat dapat terus dilaksanakan dengan cemerlang. Tambahnya, beliau mengharapkan rakyat Pahang dapat memberi kepercayaan dan sokongan kepada kerajaan negeri yang baru dibentuk ini demi kestabilan serta kemakmuran negeri. Apa yang ada dengan Media Mulia Sdn Bhd? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi
Utusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Utusan Online dan Kosmo Online. Kita kembali lagi. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN Jabatan Pengairan dan Saliran mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat dalam tempoh 24 jam di beberapa daerah Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Johor dan Pahang. Notis itu memaklumkan kawasan terlibat di Johor ialah Batu Pahat di sekitar Peserai, Simpang Kanan, Seri Medan dan Sungai Punggur, Kluang, Kota Tinggi dan kawasan sekitarnya yang turut terlibat ialah Mersing, Muar, Pontian serta Tangkak. Di Pahang, dua daerah terlibat iaitu Kuantan, sekitar Bandar Kuantan, Kuala Kuantan dan Sungai Karang serta Rompin, manakala di Pulau Pinang ialah seberang Perai Selatan dan di Negeri Sembilan pula ialah Port Dickson. Notis itu dikeluarkan bagi membolehkan semua penduduk, terutamanya di kawasan berisiko, berwaspada dengan kemungkinan berlaku banjir kilat dalam tempoh tersebut. Sementara itu, gelombang pertama banjir di Terengganu yang bermula pada pagi Jumaat lalu berakhir setelah semua pusat pemindahan sementara PPS ditutup secara rasmi pada pukul 12.30 hari tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu memberitahu PPS terakhir yang ditutup ialah di Sekolah Kebangsaan Atas Tol Kuala Terengganu. Orang ramai diminta untuk menghentikan sementara aktiviti rekreasi dan perkelahan terutama di kawasan yang berisiko lemas dan kerap berlaku fenomena kepala air di musim tengkujuh ini. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata antara kawasan berisiko adalah di kawasan gunung, sungai dan jeram. Beliau turut berkata pihaknya sudah mengenal pasti 186 lokasi panas kejadian kepala air dan 254 cerun kritikal di seluruh negara. Sementara itu, berkenaan banjir, beliau berkata keseluruhan terdapat 4,795 lokasi panas yang telah dikenal pasti di seluruh Malaysia, terutamanya di negeri Pantai Timur. Justru beliau menasihati orang ramai khususnya yang berada di kawasan berkenaan agar sentiasa bersiap sedia dan peka dengan amaran yang dikeluarkan pihak berkuasa sekaligus memastikan dokumen penting berada dalam keadaan selamat. Para saintis Amerika Syarikat mengisytiharkan 2 gunung berapi Hawaii yang aktif telah berhenti meletus. Balai Cerap Gunung Berapi Hawaii Amerika Syarikat dalam satu kenyataan memaklumkan gunung berapi Kilauea dan Mauna Loa sudah tidak lagi mengeluarkan petanda letusan. Pada 27 November lalu, Mauna Loa melepaskan batu lebur sehingga menyebabkan kerisauan kepada orang awam. Fenomena alam ini turut menarik perhatian pelancong yang pertama kali melihat kejadian itu berlaku. Mauna Loa tidak mendatangkan ancaman kepada penduduk setempat namun lahar mengalir sehingga 2.7 km ke jalan raya utama yang menghubungkan bahagian timur dan barat pulau itu. 6 maut termasuk 2 pegawai polis dalam satu kejadian tembakan oleh 2 suspek bersenjata sejurus mereka tiba di sebuah kawasan hartanah terpencil di Queensland, Australia kira-kira pukul 4.45 petang waktu tempatan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Rachel McCrow, 26 tahun, Constable Matthew Arnold, 29 tahun, serta 4 lagi individu dipercayai orang awam. 2 lagi pegawai polis yang cedera telah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Pesuruhjaya Polis Queensland, Katarina Carroll menyifatkan kejadian tembakan itu sebagai perbuatan kejam yang menyasarkan pasukan keselamatan negara. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menerusi ucapan di Twitter menyifatkan insiden itu sebagai peristiwa mengerikan dan menyayat hati terutamanya bagi pihak keluarga dan pegawai polis yang terlibat. Berita ekonomi.
Malaysia dijangka mengalami tempias ekonomi global yang bergerak perlahan pada 2023 dan menyebabkan kenaikan kos sara hidup apabila negara terpaksa berbelanja lebih untuk mengimport barangan makanan. Perkara itu berlaku akibat dua faktor iaitu barangan berkenaan dibeli dari negara menghadapi kemelesetan dan mereka terpaksa menaikkan harga di samping kelemahan ringgit. Situasi tersebut boleh menyebabkan kadar peningkatan makanan terus kekal tinggi melebihi 5% sehingga tahun depan. Penganalisis ekonomi Sekolah Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai menjelaskan Malaysia mengamalkan dasar ekonomi terbuka terdedah kepada risiko ekonomi global sekaligus memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan import bahan makanan daripada luar. Beliau mengingatkan rakyat untuk mempunyai tabungan wang kecemasan sebagai persediaan akan datang kerana ketidaktentuan ekonomi tahun depan yang dianggap terlalu mencabar bukan sahaja kepada Malaysia tetapi juga negara lain. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB bimbang dengan persetujuan Kesatuan Eropah EU untuk mengharamkan import beberapa produk termasuk minyak sawit, daging lembu, kacang soya, kopi, koko dan kayu kayan yang dikaitkan dengan penebangan hutan. EU mencapai persetujuan pada 6 Disember lalu untuk mengharamkan produk terbabit yang telah dikenal pasti sebagai pemaju penebangan hutan jika pengeluarannya mengakibatkan penebangan hutan dan degradasi hutan selepas 31 Disember 2020. Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata, pelibatan industri sawit Malaysia dalam penebangan hutan adalah sangat rendah berikutan pelaksanaan ketat peraturan dan undang-undang di Malaysia. Beliau berkata pembangunan industri sawit Malaysia dikawal oleh lebih 60 peraturan dan undang-undang menjadikannya industri paling dikawal selia di Malaysia. Menurut laman web EC, apabila peraturan baharu berkuat kuasa, semua syarikat yang berkaitan perlu menjalankan penilaian wajar yang ketat jika ingin memasarkan produk mereka di pasaran EU. Berita sukan. Pengendali baru Terengganu FC, TFC, Tomislav Stenbruckner belum membuat keputusan muktamad sama ada akan menggunakan khidmat Jordan Minta atau kekal terus meminjamkannya kepada pasukan lain bagi mengharungi saingan musim depan. Jurulatih kelahiran Croatia yang lebih mesra dipanggil Tommy itu berkata, beliau akan meneliti kesesuaian pemain kelahiran Ghana itu di posisi berkenaan dengan penyerang baharu yang akan dibawa nanti. Musim ini, penyerang berusia 27 tahun itu dipinjamkan kepada KL City FC pada jendela kedua perpindahan Jun lalu ketika dia berada di puncak prestasi bersama pasukan TFC 2 bawah kendalian Badrul Afzan Razali. Keputusannya bersama skuad The City Boys, kendalian Boyan Hodak, berbaloi apabila pasukan itu berjaya melangkah ke pentas final Piala AFC musim ini sebelum tumpas 0-3 di tangan kelab Oman Al-Sib pada aksi yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kontrak pemain itu bersama Terengganu Football Club TFC Sinar Berhad akan berakhir pada penghujung November 2023 nanti. Hanya selangkah sahaja lagi pasukan Argentina untuk menjulang trofi Piala Dunia 2022 apabila berjaya menempah tiket ke perlawanan akhir selepas menang 3-0 ke atas Croatia pada aksi separuh akhir di Stadium Lusail malam tadi. Tirai jaringan dibuka pada minit ke-34 menerusi sepakan penalti Lionel Messi selepas Julian Alvarez dikasari penjaga gol Croatia Dominik Livakovic. 5 minit berselang, gawang Croatia bocor lagi apabila penyerang sensasi mereka, Alvarez, berjaya memperdayakan benteng pertahanan lawan untuk menyumbat gol kedua buat Argentina. Alvarez kemudiannya meledak gol kedua peribadi pada minit ke-69 untuk meletakkan Argentina selesa di hadapan selepas menyepak masuk hantaran Lionel Messi. Walaupun Croatia bekerja keras untuk mencari gol penyamaan, namun kekebalan benteng pertahanan Argentina sukar ditembusi dan kedudukan 3-0 kekal hingga whistle penamat. Dalam pada itu, Perancis akan bertemu dengan Morocco pada jam 3 pagi waktu tempatan untuk menentukan pasukan mana yang layak ke pentas akhir bertemu dengan Argentina. Perlawanan yang bertempat di Stadium Al-Bayt itu dijangka sengit kerana kedua-dua pasukan dilihat berada dalam prestasi terbaik untuk mara ke pentas akhir Piala Dunia 2022. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 15 Disember 2022.
Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.